Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Sekarang waktu saya buat video ni adalah pada waktu pagi, sekarang baru pukul 11 pagi. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, di kesempatan yang ringkas ini saya nak kongsikan. Sebenarnya banyak kesalahan yang dilakukan oleh para imam kita. Oleh kita sendiri pun kadang-kadang tersalah. Yang selalu saya dengar ketika mana kita solat berjemaah, dibacakan waktu i'tidal. I'tidal apa kita baca? Sami'allahu, sami'allahu liman hamidah. Baik, ramai yang baca dengan bacaan yang salah, dia sebut macam mana? Sami'allah tu betul dah. Siapa yang salah baca ni tak tahulah. Ni dah betul lah. Sami'allahu. Yang kesalahan selalu berlaku ialah pada kalimat ini. Ramai yang baca diman. Ini tuan-tuan, ramai yang salah baca. Hamidah ni betul. Hamidahu. Kesalahan berlaku ialah pada kalimat diman. Diman ni apa? Yang saya faham diman ni tawar-menawar. Wallahu alam lah kot dalam bahasa Inggeris kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, diman ni tak tahulah apa terjemahan dia. Sebenarnya bacaan yang betul ialah liman. Ini yang kita nak betulkan. Liman. Liman ya. Okey. Tuan-tuan, kita nak rungkaikan setiap perkataan yang ada dalam bacaan solat kita, yang kita fokus pada hari ini ialah bacaan i'tidal. Sami'allahu liman hamidahu. Supaya bila mana kita i'tidal, kita faham apa yang kita sebut dan kita rasa khusyuklah dengan bacaan solat kita. Baik. Saya nak padam yang liman ni. Saya nak buat ayat yang sempurna. Okey, sebutan dia Sami Allah sama dengan yang atas. Ini tiada isunya. Sami Allahu liman. Tak panjang pendek je. Cuma nak bagi jelas sebutan. Liman, ini huruf lam tuan-tuan. Liman hamidahu. Baik. Kalau baca salah, kita tanya ustaz-ustaz lah kan. Ustaz, kalau kita baca salah liman tapi kita baca diman, sah tak solat kita? Sah je kan, sebab bacaan ini bacaan intiqal ni tidak ada, orang kata apa, bukan rukun kan dalam solat kita. Cumanya tak sedap didengarlah sebab salah sebutan. Okey tuan-tuan ya. Kalau kita rungkaikan perkataan yang ada ni, setiap perkataan ni, pertama sami'a. Sami'a ni dia adalah fi'il madhi. Apa makna dia? Telah mendengar. Fi'il madhi kan maknanya past tense kan? Telah mendengar. Okey. Telah mendengar. Sami'a. Allahu. Allah ni dalam bahasa Arab dia kata apa? Fa'il. Fa'il. Saya tulis Rumi tuan-tuan ya. Rumi. Walaupun mungkin ada penonton kita yang dah faham dah cara nak eja dia. Tapi kita tulis dalam tulisan Rumi ya. Sebab nak meraihkan majoriti penonton. Okey, Allah ini adalah fa'il. Fa'il cara terjemahan dulu dia kata oleh. Telah mendengar oleh Allah. Okey, liman. Ini yang selalu salah ni. Kita kurung. Yang bawah ni betul, yang atas ni salah. Yang ni dah betul tuan-tuan ya, ini dah betul. Sebutan dia liman. Okey tuan-tuan. Liman ni sebenarnya dua perkataan yang bergabung tuan-tuan. Yang pertama li, yang keduanya man. Yang pertama li, keduanya man. Li tu apa? Li tu adalah haraf jar. Kalau kita belajar bahasa Arab, li ni adalah haraf jar. Dan dia ada makna dia yang tersendiri. Li ni maksudnya bagi, untuk, ataupun kepada. Kalau kita nak terjemahkan li ni, kita boleh terjemahkan 3 terjemahan lah. Kita boleh pilih ikut kesesuaian. Kita boleh terjemahkan bagi, boleh terjemahkan untuk. Saya tulis ringkas ya. Tulis penuh lah bagi nampak. Sikit, untuk,
Dan juga boleh diterjemahkan dengan kepada. Ikut kesesuaian lah. Okey. Telah mendengar oleh Allah bagi ataupun untuk ataupun kepada. Okey. Man ni apa dia? Man ni kita i'rab dia ataupun dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, man ni ialah isim mausul. Isim mausul. Apa maksud isim mausul? Kata penghubung, kata penyambung. Apa terjemah dia dalam bahasa Melayu? Terjemah dia dalam bahasa Melayu, orang yang ataupun siapa yang. Kita baca daripada kanan ya, orang yang ataupun siapa yang. Siapa yang, bukan siapakah. Kalau siapakah itu isim istifham pula, itu kata tanya, kata soal. Siapakah engkau? Itu kata soal. Tapi orang yang itu isim mausul. Ada yang ni membawa maksud kata penghubung. Okey. So kita nak ambil apa? Haraf jar kat sini. Bagi, untuk, kepada. Saya secara peribadi, saya nak terjemahkan li dekat sini ialah bagi. Secara peribadi saya nak terjemahkan bagi. Okey. Hamidahu, ini pun dua perkataan yang bergabung sebenarnya. Pertama kalimat hamidah. Yang keduanya kalimat hu. Okey, hamidah ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah fi'il madhi. Sama, ni pun fi'il madhi, ini pun fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya perbuatan yang telah berlaku, past tense. Hamidah, terjemahnya apa hamidah? Memuji. Kerana dia fi'il madhi ataupun past tense, kita tambah perkataan telah. Telah memuji. Okey. Dalam kalimat hamidah ni tuan-tuan, dia ada dhamir yang tersembunyi. Ini kita kena belajar sikit lah, tapi tak apa. Kita ringkaskan saja. Hamidah ni dalam kalimat dia ada dhamir yang tersembunyi, huwa. Okey, huwa tu dia. Dia ni siapa dia ni? Dia ni ialah kalimat man. Merujuk kepada man. Mana man tu? Ni, man ni. Sini ya. Apa terjemahan man? Orang yang. Orang yang telah memuji oleh dia. Oleh dia. Dia yang dimasukkan tu dia ni lah. Okey, saya letak kat sini telah memuji dalam kurungan oleh dia. Dalam kurungan. Telah memuji oleh dia. Okey. Lepas tu kita jumpa hu. Hu ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Hu terjemahnya dalam bahasa Melayu ialah telah memuji oleh dia akan nya. Ataupun nya kat sini kita buat khususnya kata nama khas. Nya. Okey, siapakah hu ni? Allah buat tu. Nya ni siapa tuan-tuan? Nya yang dimaksudkan dekat situ siapa dia? Nya yang dimaksudkan dekat situ ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kalau kat sini dia yang dimaksudkan ialah man, orang yang. Kalau hu kat sini yang dimaksudkan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cuba terjemahkan secara sempurna. Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah, liman bagi orang yang, hamidah telah memuji oleh dia, iaitu oleh orang tersebut, hu akannya, yakni akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dia? Maksud dia, kan ini bacaan apa tuan-tuan? Ini bacaan ketika i'tidal. I'tidal tu apa dia? Ketika kita berdiri tegak, lurus. Bila kita i'tidal? Selepas kita rokok. I'tidal berlaku selepas rokok, betul? Kita berdiri. Kita
Rokok, kemudian Sami'allahu liman hamidah. Kita baca. Kita baca sebutan ini ketika mana kita berdiri tegak i'tidal. Telah memuji, telah mendengar oleh Allah bagi orang yang telah memuji oleh dia akan Allah. Bila dia puji? Ketika mana dia rokok. Dia baca ayat ni, ataupun minta maaf, dia puji Allah Ta'ala ketika mana dia rokok. Memuji Allah ketika, maaf, saya tulis memuji Allah, dia memuji Allah ketika dia rokok. Apa pujian dia ketika mana dia rokok? Kita rokok, kita baca apa dia? Subhana rabbiyal azimi. Ada setengah riwayat tambah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci, subhana rabbi Tuhanku, al-azim yang maha agung. Ada setengah riwayat yang sambung wa bihamdi, dan dengan segala kepujiannya. Jadi kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita baca sebutan itu ketika mana kita dalam keadaan rokok. Betul? Ketika mana dalam keadaan kita rokok. Jadi selepas kita rokok, kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Telah mendengar oleh Allah bagi orang yang telah memujinya. Bila kita puji? Ketika mana kita rokok tadi. Jadi maksudnya kita baca i'tidal itu, kita baca dengan bacaan yang tepat. Jangan baca macam ni. Kalau baca macam ni, tuan-tuan, apa itu maknanya? Telah mendengar oleh Allah. Biman ni tak tahu lah nak terjemah apa. Hamidah, telah memujinya. Jadi betulkan bacaan anda. Kita betulkan bacaan kita supaya apa yang kita sebut itu kena dengan maknanya, iaitu selalu seringkali berlaku kesalahan pada kalimat liman. Liman. Lam dengan membawa makna bagi. Man dengan makna orang yang. Tapi kalau diman, wallahu alam apa makna dia. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kita betulkan yang salah dan biasakan yang betul. Sami'allahu liman hamidah. Telah mendengar oleh Allah bagi orang yang telah memuji oleh dia akannya, yakni akan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia rokok tadi. Dan bacaan ini dibaca ketika i'tidal, berdiri tegak selepas rokok. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasar bahasa, mohon maaf. Kalau ada kesilapan, tuan-tuan boleh betul-betulkan saya di ruang komen. Kalau ada benda yang tuan-tuan nak perjelasan ataupun penjelasan, saya boleh memberikan penjelasan, insya-Allah. Tulis je apa benda yang tuan-tuan nak saya jelaskan di ruang komen. Dan yang terakhir, kalau video ini ada manfaat untuk tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Insya-Allah, yang baik itu daripada Allah, kesalahan daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.